Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Ferdinand R. Marcos Jr. akan mengangkat sumpah jawatan sebagai Presiden Filipina hari ini. Marcos Jr. dijadual mengangkat sumpah pada tengah hari dalam upacara awam di Muzium Negara, Manila. Lebih 15,000 anggota polis, tentera dan pengawal pantai dikerah ke seluruh ibu negara bagi mengawal keselamatan. Marcos Jr. dilantik Presiden ke-17 Republik itu selepas mewenangi pilihan raya Presiden pada Mei lalu. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bimbang wabak cacar monyet akan mula merebak dalam kalangan kanak-kanak. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, usaha bersungguh-sungguh perlu dilakukan bagi mendapatkan data terperinci mengenai penyakit tersebut, selain perkongsian mengenai keberkesanan vaksin virus berkenaan. Beliau berkata maklumat itu penting dalam usaha membasmi virus cacar monyet daripada terus merebak dalam kalangan individu berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, golongan wanita rentan dan ibu mengandung. Dalam pada itu, Pengarah Kecemasan WHO, Michael Ryan berkata negara yang mempunyai stok vaksin cacar, terutama Amerika Syarikat, telah menunjukkan kesediaan untuk berkongsi vaksin tersebut. Bagaimanapun, sebahagian besar vaksin itu hanya dilesenkan untuk kegunaan virus cacar yang lebih teruk berbanding cacar monyet. Jelas beliau, pada masa ini vaksin adalah terhad, ia hanya untuk kegunaan pekerjaan kesihatan yang lebih berisiko. Namun, beberapa negara mula mempertimbangkan untuk menggunakan vaksin dalam kalangan individu berisiko tinggi dan mereka yang terdedah. Amerika Syarikat mengumumkan perjanjian 105 juta dos vaksin COVID-19 dengan syarikat Pfizer-BioNTech untuk kegunaan musim luruh nanti. Ketua Setiausaha Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia, Xavier Becerra berkata vaksin tersebut terpakai untuk bayi, kanak-kanak, remaja dan dewasa, termasuk vaksin khusus bagi varian Omicron. Penghantaran bermula pada akhir musim panas dan akan diteruskan sehingga suku keempat tahun ini. Ukraine memutuskan hubungan diplomatik dengan Syria selepas negara itu mengiktiraf kemerdekaan dua wilayah pemisah Donetsk dan Lugansk di timur Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky menerusi telegram memaklumkan tiada lagi hubungan diplomatik antara kedua-dua negara dan sekatan ekonomi terhadap Syria akan lebih meluas. Beliau turut menyifatkan langkah damsyik itu sebagai sesuatu yang tidak bernilai. Syria merupakan negara pertama mengiktiraf kemerdekaan dua wilayah itu selepas Rusia. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Itali Mario Draghi tidak akan menyertai hari terakhir sidang kemuncak NATO di Madrid susulan pergolakan politik dalam negara. Menurut laporan AFP, Draghi kembali ke Rome bagi menghadiri mesyuarat kabinet yang dijadualkan hari ini. Mesyuarat dijangka tertumpu terhadap langkah-langkah baru dalam menangani kos bahan api yang semakin meningkat. Tugas beliau di Madrid akan digalas Menteri Pertahanan Lorenzo Guerini. Sukan, Kejohanan Badminton Terbuka Malaysia 2022. Jaguh perseorangan profesional lelaki negara Lee Zijia mara ke pusingan kedua kejohanan. Zijia akan berdepan pemain Indonesia Cesar Heron Rustavito bagi perebutan tiket ke suku akhir hari ini. Turut mara bergu lelaki negara Aaron Chia So Wee Yik dan bergu utama wanita Perlitan M. Tinia. Beralih ke kejohanan tenis Wimbledon, juara bertahan Novak Djokovic mara ke pusingan ketiga selepas menyingkirkan Thanasi Kokkinakis dari Australia 6-1, 6-4, 6-2. Djokovic akan menentang rakan senegara dari Serbia, Miomir Kecmanovic untuk merebut tempat 16 terbaik. Turut mara pemain remaja Sepanyol Carlos Alcaraz yang akan menentang Oscar Otte dari Jerman. Sementara itu, bintang tenis Britain Andy Murray umum tiada rencana untuk bersara walaupun tersingkir awal di Wimbledon. Malah beliau optimis untuk kembali bersaing di kejohanan itu pada musim depan. Beliau berkata masa depannya kini bergantung kepada tahap kesihatannya. Dalam aksi pusingan kedua kelayakan, bekas pemain nombor 1 dunia itu kalah 6-4, 7-6, 6-7 dan 6-4 kepada pemain Amerika Syarikat John Isner.
Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.